Di dalam video yang lepas, cikgu telah berkongsi dengan kamu mengenai dengan betul kriteria kejayaan kita ialah menggunakan kata bantu dalam ayat yang dibina dengan betul dan mengikut konteks. Baiklah, seperti mana yang telah cikgu nyatakan sebentar tadi tentang ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Baik, untuk lebih jelas, mari kita lihat di dalam contoh berikut. Amin ingin segera pulang. Baik, yang kedua, dia mesti mendapatkan permit polis untuk merentas daerah. Yang ketiga ialah kanak-kanak tidak boleh menyertai acara tersebut. Ialah hendak, mahu, harus, ingin, mesti, boleh tekan atau menerangkan sesuatu perbuatan dari segi masa. Baiklah, sekarang mari kita bincangkan mengenai gambar yang kedua di dalam buku teks muka surat 67 ini. Di sini kita perkataan yang tergolong dalam kata bantu aspek, ya, iaitu yang menerangkan berkenaan dengan perbuatan dari segi masa. Di sini perkataan akan menunjukkan bahawa sesuatu perbuatan itu masih belum dilakukan, ya. Baiklah murid-murid, untuk gambar yang terakhir pula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua murid-murid cikgu di luar sana. Cikgu mendoakan agar kamu sentiasa sihat dan telah bersedia untuk mengikuti sesi perkongsian cikgu dalam video kali ini. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar dari tema perpaduan, unit toleransi kukuhkan perpaduan, tajuk sukaneka perpaduan. Standard kandungan kita ialah 5.1, memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran ialah 5.1.4, memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks iaitu kata bilangan. Objektif pembelajaran ialah menggunakan kata tugas dalam sekurang-kurangnya 3 ayat mengikut konteks secara bertulis dengan betul, dan kriteria kejayaan kita ialah murid dapat mengisi dengan betul, ya, pada sekurang-kurangnya 6 daripada 7 tempat kosong dalam buku latihan aktiviti muka surat 76 dengan kata bilangan secara bertulis. Baiklah, kita teruskan lagi dengan mengenali kata bilangan dengan lebih dekat, ya. Kata bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk menghitung sesuatu atau menyatakan jumlah tertentu. Jenis-jenis kata bilangan boleh dipecahkan kepada 5 jenis, iaitu kata bilangan tentu, himpunan, pecahan, tidak tentu dan kedudukan. Baik, seterusnya mari kita tengok pula contoh perkataan yang boleh kita golongkan dalam golongan kata bilangan. Kita mulakan dahulu dengan kata bilangan dari jenis tentu. Kata bilangan tentu ialah kata bilangan yang menggambarkan jumlah yang dapat dikira dengan tepat dan tentu sifatnya, ya. Baik, contohnya ialah 1, 20, 325 dan 4567. Baik, seterusnya ialah kata bilangan tidak tentu, ya. Kata bilangan tidak tentu ialah jumlah yang tidak dapat dikira dengan tepat dan bilangannya pula tidak dapat dipastikan. Contohnya seperti beberapa, semua, seluruh dan sesetengah. Okey. Baik, kita bergerak kepada kata bilangan seterusnya iaitu himpunan, ya.
Kata bilangan himpunan ialah perkataan yang menggambarkan jumlah yang terdiri dalam bentuk kelompok tertentu, kumpulan, longgokan atau timbunan. Contohnya seperti kedua-dua, kelima-lima dan beribu-ribu. Baik, jenis yang seterusnya ialah kata bilangan yang menunjukkan pecahan. Ya, jenis pecahan. Kata bilangan pecahan merujuk kepada jumlah yang berbentuk angka bulat atau merujuk sebahagian daripada sesuatu. Contoh perkataan yang boleh digolongkan dalam kata bilangan ini ialah separuh, sepertiga dan setengah. Dan akhir sekali ialah kata bilangan kedudukan. Okey, kata bilangan kedudukan juga disebut sebagai kata bilangan tingkat atau ordinal. Ia merujuk kepada kedudukan sesuatu atau seseorang. Jadi contohnya ialah kelima, ke-10 dan pertama. Baiklah murid-murid, cikgu harap dengan sedikit penerangan yang cikgu berikan tadi, kamu telah dapat sedikit gambaran tentang apakah dia kata bilangan. Seterusnya, mari kita sama-sama bincangkan pula dengan lebih lanjut tentang kata bilangan ini dengan merujuk kepada buku teks muka surat 68. Baik, di sini kita dapat lihat ya, Cikgu Hadif dan murid-murid tahun 3 angsana sedang mengikuti aktiviti sukaneka perpaduan. Mari kita baca mengenainya bersama-sama. Murid-murid tahun 3 angsana menyertai sukaneka. Cikgu Hadif membahagikan murid-murid kepada 3 kumpulan. Kumpulan tersebut terdiri daripada pelbagai kaum. Baik, untuk perenggan pertama dalam buku teks muka surat 68 ini, kita dapat lihat mengenai penggunaan kata bilangan yang pertama, iaitu 3. Ya. Perkataan 3 di sini merujuk kepada jumlah yang tentu sifatnya. Merujuk kepada gambar pertama dalam buku teks muka surat 68 ini, kita dapat lihat dengan jelas bahawa Cikgu Hadif telah membahagikan murid-murid tahun 3 angsana kepada 3 kumpulan. Ya. Yang ini kumpulan pertama, kumpulan kedua dan kumpulan ketiga. Sekarang mari kita lihat pula contoh penggunaan kata bilangan dalam ayat berikut. Ya. Ibu membeli 5 ekor ikan selar kuning di kedai Pak Harun pagi tadi. Perkataan 5 dalam ayat ini merujuk kepada bilangan ikan yang dibeli oleh ibu dan jumlah tersebut adalah tepat, atau dalam kata lain ianya boleh ditentukan dengan tepat jumlahnya. Contoh lain pula ialah Marina telah meminjam 2 buah buku cerita di perpustakaan. Baiklah, kita kembali semula ke buku teks muka surat 68 dan kita akan bacakan pula perenggan kedua bersama-sama. Acara bermula. Saiful berjaya memasukkan separuh bilangan bola ke dalam bakul. Jiva membantu Wei Liang mengutip beberapa biji bola yang terkeluar. Kedua-duanya mengutip bola dengan pantasnya. Saiful memberikan sokongan untuk menaikkan semangat mereka. Di dalam perenggan ini, terdapat 3 kata bilangan. Mari kita lihat satu persatu kata bilangan tersebut. Baik, yang pertama ialah separuh. Perkataan separuh membawa maksud pecahan. Ya. Untuk kata bilangan yang membawa maksud pecahan ini, ia biasanya akan melibatkan nombor pecahan. Contohnya 1/3, 1/2 dan sebagainya. Selain itu, penggunaan perkataan setengah boleh juga digunakan di dalam ayat bagi menggantikan perkataan separuh. Ianya bergantung ya kepada situasi dan ayat yang dibina. Baiklah, contoh ayat lain yang menggunakan kata bilangan yang membawa maksud pecahan ini ialah adik telah memakan sepertiga kek yang dibuat oleh ibu petang tadi. Contoh yang seterusnya ialah setelah hampir setengah jam menunggu, barulah nama Puan Murni dipanggil oleh pegawai bertugas. Baiklah, kata bilangan seterusnya dalam perenggan kedua ialah beberapa. Ya. Beberapa di sini menunjukkan bilangan tidak tentu. Dalam perkataan lain, bilangan perkara yang diperkatakan tidak dapat ditentukan jumlahnya.
Oleh yang demikian, digunakan suatu perkataan yang umum bagi menyatakan jumlah bagi perkara yang diperkatakan atau yang dilihat. Cuba kamu lihat contoh kata bilangan yang terdapat dalam ayat ini ya. Semua petugas barisan hadapan yang bertugas di klinik kesihatan itu telah diarahkan untuk membantu tugas-tugas di pusat pemberian vaksin. Baik, perkataan semua dalam ayat ini ianya menggambarkan ya setiap petugas barisan hadapan terlibat untuk bertugas di pusat pemberian vaksin. Namun begitu, berapakah jumlah petugas tersebut tidak dapat ditentukan. Contoh ayat yang seterusnya ialah sesetengah peniaga telah bertindak menutup perniagaan mereka bagi memberi laluan kepada pihak polis untuk menjalankan penyiasatan dengan lebih rapi di tempat kejadian. Di sini perkataan sesetengah juga merupakan suatu pernyataan umum bagi menggambarkan jumlah peniaga yang menutup perniagaan mereka. Baiklah, seterusnya kata bilangan yang ketiga yang terdapat dalam perenggan kedua ialah kedua-duanya. Okey, perkataan kedua-duanya ini menunjukkan himpunan ya. Seperti mana yang telah cikgu terangkan pada awal perkongsian cikgu tadi, ianya menggambarkan jumlah yang terdiri dalam bentuk kelompok tertentu, kumpulan, longgokan atau timbunan. Baik, contoh lain penggunaan kata bilangan jenis ini ialah beribu-ribu orang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Dan contoh yang seterusnya ialah ribuan spesies haiwan diancam kepupusan akibat aktiviti pembalakan haram. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi perbincangan kita ya dengan membincangkan gambar yang kedua di dalam buku teks muka surat 68. Baik, gambar ini menunjukkan bahawa Saiful dan kumpulannya telah berjaya menamatkan pertandingan atau perlawanan. Dan di bawahnya terdapat ayat, akhirnya kumpulan Saiful berjaya mendapat tempat pertama. Baik, perkataan pertama di dalam ayat ini menunjukkan kata bilangan yang membawa maksud kedudukan. Ya, cuba kamu lihat pula contoh lain mengenai penggunaan kata bilangan yang menunjukkan kedudukan. Okey, ayat yang pertama ialah Azhan telah berjaya mendapat tempat kedua dalam pertandingan tersebut. Dan ayat seterusnya ialah Encik Hazri merupakan orang ketiga yang datang ke pusat kesihatan tersebut untuk mendapatkan rawatan. Baik, seterusnya mari kita bincangkan pula tentang gambar yang ketiga yang terdapat di dalam muka surat yang sama. Di sini kamu dikendaki untuk membina ayat sendiri untuk menceritakan mengenai gambar tersebut. Baik, di dalam gambar ini terdapat 4 orang ya yang daripada suasana yang digambarkan sedang berada di dalam stor sukan sekolah. Mereka ialah Cikgu Hadif, Yimei, Saiful dan Jiwa. Mari kita bincangkan tentang Cikgu Hadif. Di dalam gambar ini menunjukkan ya bahawa Cikgu Hadif sedang memegang 2 gelung rotan dan kelihatannya kedua-dua gelung rotan itu telah patah. Jadi ayat yang mungkin boleh kita bina untuk menceritakan tentang Cikgu Hadif ini ialah Cikgu Hadif memegang 2 gelung rotan. Kedua-dua gelung rotan itu telah patah. Baik, seterusnya kita bina pula ayat berkenaan dengan Yimei. Okey. Baik, di atas rak terdapat 4 biji bola. Jadi ayat yang mungkin kita boleh bina berkenaan dengan Yimei ialah Yimei pula mengira bola di atas rak. Jadi untuk mengisi tempat kosong itu kita letakkan 4 biji bola. Menjadi Yimei pula mengira 4 biji bola di atas rak. Kemudian kita beralih pula kepada Saiful. Di dalam gambar ini kelihatan Saiful sedang mengangkat satu bakul yang berisi bola. Jadi ayat yang mungkin kita boleh bina berkenaan dengan Saiful ini ialah sementara itu Saiful memasukkan semua bola yang telah digunakan ke dalam bakul lalu mengangkatnya. Okey, kemudian yang terakhir pula ialah berkenaan dengan Jiwa.
Ya. Di dalam gambar ini kelihatan Jiwa sedang menyusun gelung rotan di dalam kotak yang berwarna merah jambu di dalam stor sukan, ya. Baik, jadi ayat yang mungkin kita boleh bina berkenaan dengan Jiwa dalam gambar ini ialah manakala Jiwa pula menyusun beberapa gelung rotan yang ada di dalam kotak kayu. Jadi di dalam ayat-ayat yang kita bina ini, kita telah menggunakan kesemua jenis kata bilangan yang telah kita pelajari. Jadi, cikgu berharap agar apa yang telah kita bincangkan ini dapat membantu kamu untuk memahami dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan kata bilangan. Untuk mengukuhkan lagi pemahaman kamu, cikgu mahu kamu cuba jawab soalan di dalam buku latihan aktiviti muka surat 76. Baiklah, sampai di sini dahulu perkongsian cikgu untuk video kali ini, ya. Semoga apa yang telah cikgu kongsikan tadi bermanfaat dan dapat membantu dalam pembelajaran kamu seterusnya. Dan seperti biasa, ya, jangan lupa kongsikan apa yang telah cikgu berikan tadi dengan kawan-kawan yang lain. Ini supaya ilmu yang cikgu telah kongsikan tadi akan dapat dipanjangkan dan disebarluaskan, ya, untuk yang lain-lain juga. Sehingga jumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Salam sayang daripada cikgu. Jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.